Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa'ala dengan perkenan, limpah kurnia dan izin daripada Allah juga. Pada malam ini kita diizinkan untuk bertemu dan berjumpa bagi menyambung kuliah kita. Dalam hadis ataupun dalam kuliah kita yang terdahulu, kita sudah bacakan sampai hadis yang ke-503, muka surat 291. Hadis yang mana daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dihalalkan emas dan perak bagi wanita-wanita umatku dan diharamkan bagi kaum lelakinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Jadi kuliah kita yang lalu kita bicarakan tentang hukum memakai emas dan sutra, kan, emas dan sutra bagi orang lelaki dan juga perempuan. Perempuan dibolehkan pakai, lelaki tidak dibenarkan pakai. Dan malam ini kita sambung dengan hadis yang berikutnya, hadis 504. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan ay yara athara ni'matihi alaihi. Rawahul Baihaqi. Dan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai apabila dia memberikan nikmat ke atas hambanya dengan suatu nikmat, untuk dia melihat nikmat itu, bekas kesan nikmat itu ke atas hambanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini ialah hadis yang hasan berdasarkan kepada beberapa syawahid ataupun beberapa riwayat hadis yang lain yang menunjukkan kepada perkara yang sama. Dan asal daripada kandungan hadis ini terdapat di dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Duha ayat 11 Allah Ta'ala sebutkan dan bicarakan perkara yang boleh dikatakan sama. Baik, apa yang dimaksudkan daripada hadis ini? Kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia salah seorang daripada sahabat Nabi. Sekadar satu pengulangan kepada tuan-tuan, Imran bin Husain ini antara hadis yang keluar daripada dia ialah tentang tata cara solat bagi orang yang sakit. Pasal dia kata dia biasa kena buasir, dia tak boleh solat berdiri. Hak tu yang Nabi suruh dia solat duduk. Jadi tu kawan dia lah, Imran bin Husain ni, dia kena buasir dan dia solat duduk. Imran bin Husain ini juga cerita dia dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Bila kita dah cerita dulu tuan-tuan, banyak tahun dulu, yang dia jalan dekat satu pekan, tiba-tiba nampak ada orang buta baca Quran minta sedekah. Tu yang dia patah balik belakang, dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikira musibah pasal orang minta sedekah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Baik, jadi dalam banyak-banyak hadis yang diriwayatkan yang datang daripada Imran bin Husain adalah hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi ini, yaitu Nabi SAW menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala
menyukai. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala menyayangi. Apa yang Allah Ta'ala suka ni? Idza an'ama ala abdihi ni'matan, apabila Allah Ta'ala bagi suatu nikmat ke atas hambanya, ayyara athara ni'matihi alaihi, Allah Ta'ala suka untuk melihat kesan nikmat itu ke atas pada diri hamba tersebut. Itu maksud, itu yang dimaksudkan daripada hadis ini. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita keluarkan pengajaran daripada hadis ini? Yang pertama sekali ialah Nabi kata Allah Ta'ala menyukai. Maknanya ada satu sifat, ada satu perbuatan Allah Ta'ala yang dinamakan yuhibbu, menyukai. Ada pada Allah Ta'ala dan Allah menyukai. Dan jangan sangka Allah Ta'ala suka saja. Ada juga nas-nas yang menunjukkan Allah Ta'ala murka. Jadi ada golongan yang Allah Ta'ala suka atas satu-satu perbuatan, ada golongan yang Allah Ta'ala nyatakan kemurkaannya di atas tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh hamba. Jadi untuk yang hadis yang kita baca ni, dia adalah cerita bahagian yang Allah Ta'ala suka. Baik, apa yang Allah Ta'ala suka tadi? Allah Ta'ala suka memberikan nikmatnya kepada hamba. Bila Allah Ta'ala bagi satu nikmat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya kehidupan kita ini seluruhnya adalah nikmat daripada Allah. Kalau kita boleh rasakan dia nikmat, pada dia merupakan suatu nikmat, kehidupan ini juga Allah Ta'ala tegaskan sebagai suatu ujian, sebagai satu imtihan, sebagai satu kita katakan pemilihan untuk Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala uji, untuk Allah Ta'ala ibtila siapakah yang lebih baik amalannya. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam, antara lain dalam suratul Mulk kan yang kita baca, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah, yakni Allah, yang menciptakan kematian dan kehidupan, maut wa haya, kematian dan kehidupan, untuk dia menguji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Baik, jadi kehidupan ini ujian, dan dalam kehidupan ini juga ada banyak nikmat. Dan betapa manusia ini dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, sangat sedikit yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Dan kita pun tuan-tuan, dalam banyak yang kita dapat nikmat ni, yang kita tak perasan sebenarnya itu adalah nikmat. Ya Allah Ta'ala kata qalilan ma tashkurun, sikit yang kamu syukuri. Padahal kehidupan ini Allah Ta'ala bagi kat kita nikmat. Kita senaraikan apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Takkan boleh senarai tuan-tuan, terlampau banyak. Itu yang Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, kalau kamu menghitung, kalau kamu mengira nikmat Allah, la tuhsuha, nescaya kamu takkan dapat hitung dia, kamu takkan dapat nak kira. Kalau kita letakkan satu, okey, kita katakan nikmat telinga Allah bagi kat kita, dengan segala komponen telinga yang ada cuping, yang tak ada cuping, yang ada daun telinga, yang telinga besar, yang telinga kecil, yang ada rongga yang flat saja ke, yang melekat, yang macam-macam. Bukan takat telinga, dia ada apa? Koklia ke benda apa semua tu kan, yang sangkut tang mata, dia ada gegendang telinga. Semuanya itu kalau diperincikan setiap daripada satu, ia adalah nikmat yang kita tak mampu nak balas, yang tak mampu kita nak bayar kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah nikmat mata. Baru kena kata cerita nikmat mata kan. Kalau hakikatnya besar nikmat sebenarnya. Kalau kita boleh berjalan dengan pakai spek mata hitam, sakit mata kata-kata kan. Orang kata siang pakai spek mata hitam gerah lagi, malam pun pakai spek hitam tak pasal apa. Dia tak tahu orang sakit mata. Nikmat Allah Ta'ala bagi hanya akan dapat kita rasa dengan lebih sungguh bila kita kehilangan.
dalam keadaan biasa tak berapa nak rasa nikmat tu. Itu cerita nikmat secara umum. Tetapi ada juga ketikanya yang kita rasa, ui, dapat nikmat ni, alhamdulillah. Contohnya biasa-biasa macam orang kita kan dia suka nak dapat benda yang nampak kan. Cukup bulan sekian-sekian, kerajaan isytihar, BRIM naik pula. BRIM naik. Alhamdulillah, seronok kita. Seronok pasal apa? Pasal dapat BRIM. Yang seronok tu tak dapat pun, orang lain yang dapat. Tak apalah kan. Tapi dia rasa daripada 500 jadi berapa tau. Yang sikit tu dia nampak. Hujung tahun, company isytiharkan bonus 13 bulan. 13 bulan bukan company cokia lah kan. 13 bulan company besar-besar tu lah. Ada biasa dapat. Orang keluar dapat bonus 3 bulan boleh bayar cash beli BMW. Nak kata apa kan? Itu gaji rata-rata ribu. Bonus boleh keluar. Alhamdulillah, tu nikmat. Jadi benda yang seketika dapat tu, itu nikmat. Dan bila nikmat, siapa yang bagi nikmat? Dalam hadis ini menyatakan Allah Ta'ala yang bagi nikmat. Bukan takat satu dua perkara tadi, bahkan seluruh kehidupan kita ni Allah Ta'ala yang bagi nikmat. Dan dalam nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni tuan-tuan, dalam hadis ni tunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala suka nampak pada hamba tu kesan nikmat yang diberikan. Sebagai contoh yang senang untuk kita kira, kalau orang itu dapat nikmat harta, dapat nikmat harta, dia orang senang, gaji mungkin besar, ataupun kalau kata gaji tak besar, tiba-tiba dapat rezeki terpijak, dapat rata pesaka, rata paraik, rata-rata ribu, ataupun dapat tanah, lama dah tanah duk terbiak tepi jalan, tiba-tiba kerajaan ambil nak buat jalan raya, nak buat highway, dapat rata-rata ribu. Nikmat macam tu, itu nikmat sekutu macam tu. Allah Ta'ala suka untuk nampak kesan daripada nikmat tu. Maka dengan itu, orang yang dia senang, orang yang senang maknanya dia ada kehidupan yang lapang, dia patut untuk menunjukkan kelapangan hidup dia itu dengan syarat, bukan dalam bentuk pembaziran, dan bukan dalam bentuk riya, dan juga bukan dalam bentuk takabur dan berbangga diri. Macam mana nak buat tu? Nak kena faham. Dia orang senang, gaji 10,000 sebulan. Kalau tanya pergi sekolah, anak pergi sekolah jalan kaki lah. Setengah 1 kilometer anak pergi sekolah jalan kaki. Pasal apa? Tak ada basikal. Ayah tak mau beli basikal, membazir. Itu bukan pembaziran. Dia orang senang, dia ada duit, dia boleh bagi, dia tak mau bagi. Itu manusia yang tidak menunjukkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Kan? Setengah orang tu dengan tanah bergelung-gelung, hidup orang kata pekin, tahu pekin. Jenis hidup tu genggam, duit ni genggam macam nak bawa pergi mati tu. Pergi jalan sana nak beli barang pun berkira, sukat ada tak ada duit, padahal rata punya banyak. Itu untuk belanja diri sendiri. Kalaulah manusia ni tuan-tuan, tabiat biasa dia, kalau untuk belanja diri sendiri tu dia berkira, agak-agak kita boleh fikir tak dia nak bagi untuk orang. Kalau untuk diri sendiri itu pun dia rasa membazir, dia berkira, dia genggam, tak mau. Agak-agak untuk anak cucu, setengah orang mungkin untuk diri dia tak apa ada jimat, anak cucu dia bagi. Ada jenis manusia, anak cucu pun dia tak bagi. Duk susah situlah, padahal harta banyak, tinggalan banyak, duit ringgit banyak, tak ada hutang apa, tak ada tanggungan apa. Fikir nak bawa mati pakai duit ni. Orang yang macam ini, dia tak termasuk yang Allah Ta'ala suka dalam bab nikmat ni tadi. Dia tidak menunjukkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia, pasal hidupnya dalam keadaan yang sangat sederhana dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenar. Jadi bagi manusia yang hidupnya senang, dia kena tunjuk gaya dia senang. Tu tapi kita katakan,
Syarat jadi satu, ialah jangan membazir. Pasal jangan, maksud membazir, jangan berbelanja lebih daripada kadar yang patut. Tapi kalau kata dia duit banyak, berhak untuk anak tu kalau boleh beli makan roti yang biarlah lembut sikit, RM3 4 kupang, RM3 5 kupang satu buku. Usahalah beli roti hak keras RM1 2 kupang punya satu paket. Yang tu sikit punya teruk. Kan? Mungkin dia mampu untuk sediakan anak tu nak pergi beli buku rujukan ke, nak pergi beli buku latihan ke apa ke. Tengok yuran PABG tak bayar juga. Mana pi tak tahu. Anak-anak pergi sekolah barang tak ada, pakai pensel metod lagu tu lah. Baju pun buruk, tudung pun koyak. Itu adalah jenis kedekut, bakhil. Dia kena belanja. Tapi jangan, maksudnya janganlah sampai tahap melampau-lampau dan membazir. Pasal nas tentang pembaziran tetap ada jelas, wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu membazir dalam berbelanja. Maksud membazir ialah berbelanja melebihi had yang patut, kemudian tak berpakai. Itu pembaziran. Beli kemudian biar macam tu habis buang. Itu pembaziran. Yang itu tak boleh. Walaupun lapas masalahnya dia kata, duit saya seorang, dia kata ni duit aku, peduli apa dia kata. Walaupun duit dia, tetapi Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala tak suka kita melakukan pembaziran. Beli kadar-kadar yang patut dan dia mesti dimanfaatkan. Habis kalau macam tuan-tuan, kita kalau beli barang makan, kita beli barang pakai, mainan anak-anak ke apa ke, kalau dah tak boleh pakai, benda tu boleh tak dimanfaatkan lagi? Ya, boleh. Pilah bagi pada orang-orang lain yang mungkin kurang berada. Beli baju lawa-lawa kan, tambah kalau baju orang perempuan, baju merelek-merelek elok-elok semua tu. Dah pas satu beli lagi, dah beli lagi. Kalau dia memang ada duit, tak apalah dia beli tu. Tapi hak yang duk ada banyak ni, kalau duk simpan sampai jadi remput, itu pembaziran. Tapi kalau dia cukup tahun, buang dalam kotak, nah, siapa dah orang miskin, dia kita pergi hantar sana, pergi hantar sini. Yang tu bukan pembaziran. Maknanya dia menyumbang nikmat, dia berkongsi nikmat yang dia ada. Hak baru dia ambil, hak lama tapi masih elok, itu bagi ke orang. Tak apa. Macam tu tak apa. Dia tidak membazir. Tapi kalau dah beli satu, beli lagi pula, dah beli pula. Beli spek sampai 18. Cermin mata sampai 18, bak darah apa? Yang tu dah tentu pembaziran. Itu something wrong dalam otak tu. Ataupun hidup cuma berdua, kereta 5. Pasal apa? Saja seronok beli kereta. Weh, mentang-mentang orang kaya, saja seronok beli kereta sampai 5 kereta besar-besar tu merata lepas rumah macam tu, dan tidak digunakan, tak dimanfaatkan pun. Maka yang tu pembaziran. Yang tu tak termasuk dalam yang ni. Yang berikut, tidak dalam bentuk riya, saja nak menunjuk-nunjuk ke orang, nak tunjuk kata diri tu senang. Dia benda ni tuan-tuan sebelah-sebelah aja dia punya perasaan tu. Satu, untuk kita menghargai nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang kita nak senangkan diri kita. Pakai, kalau kata dah ada duit, pakailah baju elok sikit, kan? Ni pakai baju, ingat daripada tahun 2000 sampai 2015, baju tu lah duk nampak tiap-tiap hari duk pergi surau. Oi, padahal makin lama makin banyak, makin senang. Yang tu kita kira teruk lah jenis tu. Tapi kalau ada orang, kalau pergi mana suka menyegak lah, pakai smart dan suka tayang ke orang, tu riak pula. Jadi hak riak tu kena buang. Sifat yang berikutnya yang akan menyaingi apa yang ada dalam hadis ni ialah bila dia ada duit senang, dia berbelanja dalam keadaan sombong, takabur, bangga diri. Tengok aku beli kereta ni, hangpa dah. Macam tu. Tengok dia kata, aku hari tu hantar anak pergi mana? Pergi tuition main piano, bayar iuran sampai belah-belah ribu. Itu dengan pembazirannya, dia tu pergi tayang ke orang lagi, sombong, takabur pula, tiga-tiga dah. Maka jenis yang macam itu tak boleh, tak termasuk dalam apa yang dimaksudkan oleh hadis ini. Jadi kalau tanya apa, kita senaraikan apa benda yang nak difokuskan dalam hadis ni? Semua tuan, pakaian, tempat tinggal,
kenderaan, makanan, minuman, bahkan juga masuk pelajaran. Itu semua duduk tempat yang kita kena letakkan. Kalau kita senang, kita hantar ke situ. Macam setengah-setengah orang, dia teringin hantar anak dia, tak mau sekolah sistem konvensional biasa, sekolah kebangsaan. Dia rasa macam tak sesuai dengan jadual kerja dia ke, mungkin tak sesuai dengan kawasan. Kalau pergi hantar tani, rasa-rasa macam anak tu macam tak pernah confident. Ada setengah orang dia fikir macam tu. Kalau dia ada duit yang banyak, dia mampu, tak apa, hantar pergilah sekolah hebat-hebat pun, sekolah swasta yang ada kelengkapan tu, kelengkapan ni, hantar pergi. Kalau dia memang orang mampu. Itu termasuk di dalam menunjukkan asar nikmat, kesan daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Jenis tu tak apa. Itu maksudnya kita menghargai nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Makanan kita, pakaian kita yang kita sebutkan tadi. Baik. Yang keduanya, yang nak kena jaga juga ialah tadi kita kata apa? Membazir, riak, sombong, takabur, bangga diri kan. Ada satu lagi yang nak kena tambah, ialah bila kita menzahirkan tu, kita kena tengok kita duduk kawasan mana. Tuan-tuan duduk Ceruk Ulu, Baling sana tu, kampung tu, tengah-tengah kampung, orang tu rumah buruk ni miskin, tersergam mahligai indah macam kan gambar Hindustan tu. Oh, yang tu tak sesuai lah. Bukan masalah dia kata tanah-tanah dia, kata-kata dia memang, tetapi kalau dia boleh kongsikan benda lain dengan orang sekeliling, tak apa. Tapi kalau dalam keadaan dia memang hanya himpunkan untuk diri dia seorang, kalau macam tu rumah taman macam ni, semua lebih kurang sama je kan. Seorang nak pergi besar sikit, rumah 14 ekor dalam rumah, tak apa nak nampak sangat, tak perasan kan. Tapi kalau kita duduk di kawasan kampung, air paip pun tak ada, pergi cari air telaga, kita buat banglo satu sebesar-besar dunia. Yang itu disebut oleh para ulama, bimbang akan menyebabkan merosakkan hati orang miskin. Dia akan terbit rasa dengki, cemburu, apa lagi. Hati tu jadi hancur dulu. Senangnya dia, kayanya dia, hak kita ni makan pun tak ada. Dia akan jadi perasaan sampai tahap tu. Kalau itu, maka dia kena jaga, jangan sampai keluar daripada had yang sepatutnya. Nampak? Baik, jadi itulah benarnya tuan-tuan. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, daklah kamu ceritakan, kamu bicarakan. Bentuk fahaddits itu, bentuk kita menceritakan, dalam bentuk tadi kita menzahirkan nikmat tersebut. Dan salah satu cara untuk melunakkan, ataupun kita katakan kalau yang berkaitan dengan orang lain, orang miskin dan sebagainya, nak lunakkan hati dia, jangan timbul dengki, jangan timbul cemburu, jangan timbul khianat. Salah satu jalan yang dianjurkan oleh syarak ialah dengan kita berkongsi nikmat. Maksud kongsi nikmat tu bukan rumah kita 14 tingkat atau rumah kita banglo 8 biji bagi separuh kat orang, tak. Tapi sekali-sekala pilah bagi bantuan kat orang. Jiran tetangga tu kalau pergi makan kedai kopi, jamu pilah sekedai tu pun. Kalau kata duit banyak kan, dah kita seorang yang paling kaya, orang lain sekali-sekala belanja pilah makan dia apa. Kalau tak mau bagi makan sekedai, tengok satu meja tu kan, bagi pi. Itu tanda kita berkongsi nikmat. Itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang disebut dalam hadis ni. Itu cara nak buat. Orang pun, dia ni memang kaya, rumah pun besar pada orang, tapi bagusnya dia, dia kita mau sampai ada pengiktirafan. Bukan mengharapkan pujian manusia, tetapi jauh di sudut hati manusia, dia kata orang ni dia kaya, tapi dia tak simpan seorang diri kekayaan dia. Dia tabung jugalah sikit sebanyak bagi ke adik-beradik, kaum keluarga, sahabat handai, jiran, tetangga. Maka itu akan melunakkan hati manusia. Tuan-tuan. Baik. Itu yang boleh kita faham daripada hadis ini. Satu lagi keadaan ialah manusia yang dia tak punya kemampuan yang macam tu. Hidup biasa-biasa, pendapatan pun ala-ala kadar saja. Tetapi jenis manusia ni tuan-tuan, yang itu penyakit, sama ada dia penyakit otak,
Penyakit apa kita kata? Mental ataupun duduk penyakit hati. Yang dia bukan orang senang, hidup pun sekadarnya, tapi gaya hidup belagak macam orang gaji 20-30 ribu. Beliau kata jenis besar sekali, pakai baju semua jenis jenama mahal-mahal yang punya. Kasut susun 4 tingkat rak kasut dia saja. Tu cerita kasut, stokin mesti belah-belah pasang lagi. Kalau tanya beg tangan, pantang pergi shopping, beg tangan mesti beli satu. Boleh atok susun daripada 1997 sampai tahun 2015, setahun 3. Kalau satu tu dah rosak, beli baru, tahan lagi. Hak ni elok lagi, nampak out of date, beli yang lain pula. Nampak ni warna tak sesuai, beli yang lain pula. Itu kalau tengok kan, kalau dari sudut perempuan tak berapa nak mampu, tapi usaha untuk bergaya yang macam itu, maka itu tidak termasuk di dalam benda yang dipuji oleh syarak. Malahan ada orang yang sampai sanggup menipu. Sungguh tuan-tuan, ada orang hidup ni, hidupnya suatu penipuan. Dia nak gambarkan yang dia orang senang, sedangkan dia orang susah. Dia struggle dengan hidup dia. Tapi nak menggayakan kepada orang yang dia ni orang senang, dia digambarkan kepada manusia, dia berlakon dengan manusia yang dia orang senang, dia orang kaya, kereta dia hebat, kasut dia lawa, pakaian pun cantik, kerja pun bagus. Kadang kerja tak ada kerja pun, tapi dia belagak macam orang kaya. Yang ini dipanggil apa? Ini dipanggil penipuan. Ini dipanggil kepalsuan. Dan orang yang macam ini, kalau sampai ke tahap dia menipu, maka dia akan kena charge pada hukum menipu. Kerja menipu. Orang kata, "Baba, oi saya bisnes." Bisnes apa? Adalah import ekspor barang sana tu. Kerja tak import ekspor ni tuan-tuan, banyak lah jenis tu. Sampaikan ada satu petua orang bagi. Kalau orang tu dia bergebang, cerita dia bergebang juta-juta, duk tengok dia datang tu juga, sahih membohong. Tu yang sembang kedai makan apa semua tu kan, sembang sama tepuk-tepuk meja, buka bentang, hak ni plan 13 juta punya. Duk tang tu lah 3, 5, 6 tahun pun sabar, tak jadi lagi dia kata. Hak tak jadi tu membohong lah tu. Yang kedua ni, yang cerita jenis jadi bohong ni, kalau jenis pesen banyak cakap tak berhenti. Asal duduk je sembang, dia dulu cakap, tak berhenti bercakap, dia conquer semua keadaan. Hak tu memang, yang tu memang sangat senang untuk terjebak dalam pembohongan. Jenis tu pergi letak dekat kerusi apa, betul ke bohong kan, tanya tak tu kena karen saja. Letak tu, betul ke Nabi Adam turun di gunung Jerai, betul, karen. Betul ke apa nama, kayu kapal Tariq bin Ziyad ambil daripada tanah Melayu, betul, karen lagi, biar sampai kering. Kerajaan bohong lah, tak apa. Dan memang manusia yang berbohong ini, dia nakkan tarik perhatian manusia kepada dia. Dia ada egocentrik dia sendiri, dan cara nak tundukkan manusia agar duduk dekat dengan dia, berpusat kepada diri dia, akur dengan perkataan dia, ataupun sekurang-kurangnya dia boleh duduk sama tinggi dengan orang, diri sama tinggi duduk sama rendah dengan orang yang hebat-hebat ni, dia akan mulakan dengan pembohongan. Dan bila satu manusia dia mula berbohong, dia akan bohong dan bohong dan bohong, dia tak akan boleh berhenti. Dia akan pusing pembohongan tu. Daripada bohong cerita kerja, bohong sampai pada cerita mungkin makan pakai, bohong pada cerita-cerita benda, last kali orang akan berani bohong atas nama agama. Pakai serban pun bohong ikut ni mana macam pun. Kalau kata bohong, dia akan bohong. Dah tak ada idea dah nak bohong. Malam tadi Nabi mai dalam mimpi anak murid kita, dia kata pi ajak yang tu pula. Habis bila main dengan Nabi tak ci. Habis tinggi dah tu. Pasal yang jumpa Nabi ni Nabi dia jumpa yang boleh jadi jumpa Nabi kepada ajak ni kira standard wahyu dah tu. Jadi jenis yang bohong macam ini,
itu tak termasuk dalam yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita memang hidup ni kita memang pendapatannya sederhana, buat cara hidup tu sederhana. Kalau kata nak lebih, kena usaha bagi lebih. Itu ajaran yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Yang senang buat cara senang, jangan jadi orang susah. Dan yang susah, jangan berpura-pura jadi orang senang. Dia menipu diri dia sendiri, dan dia akan bawa kepada menipu orang lain. Dan sampai ke satu tahap, tuan-tuan, untuk dia maintain penipuan itu, satu, untuk dia maintain kemewahan itu, yang kedua, dia akan sanggup melakukan kesalahan yang berikutnya, iaitu mengkhianati harta orang lain. Tu yang banyak berlaku. Kadang-kadang yang ni bukan berlaku pada satu-satu peringkat manusia. Banyak level manusia ni, kadang dia mungkin dah senang dah sikit, tapi dia rasa nak senang lebih lagi, maka dia mula dengan penipuan. Dia mulakan dengan pengkhianatan untuk dia naik, dan dia naik. Dan tahulah kita, tuan-tuan, pepatah Melayu kata apa? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Belum lagi lah ada manusia yang menipu ni yang tak tewas atas muka dunia, akan tewas juga. Pusingan tu akan berlaku, tuan-tuan. Jadi sebagai iktibar dan pengajaran kepada kita, dalam keadaan kita meyakini Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita ni, kita tunjuklah pada kadar yang patut. Jangan kita jadi manusia yang berpura-pura, jangan jadi manusia yang munafik, dan jangan kita mengkhianati orang lain. Baik, sama juga dengan kita katakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi apa? Ilmu. Allah Ta'ala bagi nikmat ilmu. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat ilmu, orang yang ada nikmat ilmu, dia kena kongsikan ilmu itu dengan orang lain. Kongsikan, bincangkan. Perkongsian ni, tuan-tuan, bukan dalam bentuk, mesti dalam bentuk seorang mengajar, seorang lagi belajar. Dah, kita duduk saja-saja, tuan-tuan, lepak tang ni depan tepi kursi tu ke, pergi sembang kedai makan ke, kongsi. Dan setiap ilmu yang dikongsi itu, bila ia dimanfaatkan, dia akan ada habuan kita di hari akhirat nanti. Bukankah Nabi SAW sabdakan kepada kita, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Bila mati anak Adam itu terputus amalannya melainkan daripada 3. Salah satu Nabi sebut sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah tu maknanya sedekah yang berjalan, atau memang perlukan kepada harta. Yang kedua, Nabi kata ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi tuan-tuan dengar, tuan-tuan belajar, tuan-tuan baca, tuan-tuan buka YouTube dengar ceramah, tuan-tuan membaca, mengkaji, tengok perbandingan. Ada orang datang sembang, kongsikan ilmu itu. Itu sebahagian daripada nikmat yang dimaksudkan dalam hadis ni. Tapi dalam masa yang sama, nak juga tadi kita katakan, kalau kita tahu ilmu kita takat tu je, sikit je, bincang takat hak tu je, sampai lepas sikit, oh stop, hak ni tak habis mengaji lagi, kita sembang lain. Jangan pergi rawit hak lain pula. Jangan usaha juga nak bagi dapatkan title apa-apa, duduk tempat tu. Maka kita pun mulakan dengan, ya kita kata dia sanggup berbohong atas nama agama, sanggup berbohong konon-kononnya ilmu. Oh, ini ilmu yang saya baru dapat. Oh, dia kata dia start dah, ni ilmu yang saya baru dapat masa bila? Dapat wahyu kot. Dia mula merepek. Bila macam, terutamalah kita ceritakan tentang isu yang agak sensitif dalam masalah agama ini, ialah menukilkan dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Ini adalah benda yang sangat sensitif. Pasal apa sensitif? Kerana kita tak boleh secara nasnya, Nabi sendiri habaq, kita tak boleh nak menyandarkan kepada Nabi sesuatu yang bukan daripada Nabi. Pasal tu kita tak boleh main rawit semua je, masuk dalam TV mentang-mentang ada program sendiri, hadis palsu pun tak apa. Agak-agak orang marah, buat sesi khas minta maaf. Selesai cerita, lain kali buat lagi. Bila nak selesai kerja macam tu?
Itu pembohongan lah juga. Bahkan pembohongan atas nama Nabi sangat besar kesan dia, sangat besar hukum dia, dan sangat besar ancamannya. Nah, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok dalam hadis ini, kita sukat diri kita. Apa nikmat yang Allah Taala dah bagi kat kita, dan jangan kita berhenti dekat tu. Kita kena ada rasa Allah suka ni, aku dapat nikmat yang ni, aku pergi pakai, buat. Macam zaman dulu-dulu kan, kat cikgu sekolah kan, kalau dapat apa, anugerah melentang menegak, dia bagi hadiah jam kan. Dah ada orang bagi hadiah jam, pakai pilah jam tu. Bukan nak pergi tayang. Janganlah saja-saja pakai tayang. Orang nampak, "Ui, ini lining macam ni, ini dapat melentang aku tu ni." Bila main riak berdosa lah. Tapi kalau dah orang bagi nikmat daripada tak ada langsung, dah orang bagi jam, pakai. Itu syukur nikmat. Orang bagi hadiah kat kita apa? Selipar ke, kasut ke. Bahkan ada orang dapat nasib baik, orang bagi hadiah kereta pun ada. Pakai pergi. Kalau kata orang cantik kata, kereta orang bagi kata, hang nak beli sendiri tak dapat lah kan. Tak apa, pakai. Manfaatkan apa yang orang bagi, itu nikmat. Dan bila kita dapat, kita tentu suka. Apa yang aku nak tunjuk, pasal kita nak kena faham hadis ni. Allah nak tengok kesan nikmat tu. Jadi kalau kita dapat satu-satu nikmat, tuan-tuan nak kena ni, nak kena faham hadis ni. Nah, boleh macam tu? Baik. Dan satu lagi yang kita nak sebut dalam hadis ini, Allah Ta'ala sifatkan kita yang Allah Ta'ala bagi ni nikmat ni sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Jadi bila kita dapat nikmat tu, dan kita tunjukkan tadi, tetap kekal maqam kita tu ialah maqam hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kekal dalam perasaan kita, penghayatan kita, kita adalah hamba kepada Allah, insya-Allah untuk kita diganggu ataupun digugat dengan riak ke takabur, bangga diri tadi ni, dia agak mungkin susah sikit. Pasal kita sentiasa sedak diri. Sedak diri. Itu bendanya tuan-tuan. Nah, baik. Habis takat tu. Dan satu lagi, jangan kita terlupa sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang paling besar. Ialah nikmat kehidupan, dapat hirup udara tu nikmat lah juga kan. Kalau jenis orang nak bernafas pun tak boleh, kena pakai benda tu, azab hidup ni tuan-tuan. Tapi kita dapat nikmat udara, dan kita dapat nikmat hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan kita kena berdoa supaya kita duduk di kalangan orang yang dapat nikmat tu. Nikmat iman yang kukuh, iman rasikh dipanggil. Dapat nikmat Islam, Islam yang tulen, yang datang seperti mana diturunkan oleh Allah melalui Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hak tu kita kena doa minta. Dia bukan datang relax, dia main macam tu. Kita kena berdoa, kita kena minta, dan kita kena usahakan. Dan orang yang dapat nikmat ni Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Tu yang kita duk baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta apa? Kita minta tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka. Ni yang kita duk cerita nikmat tadi ni kan. Satu part tadi kita dah cerita habis dah. Ni nak gulung cerita nikmat ni tadi. Nikmat yang kita dah sebut, jalan yang lurus itu ialah jalan orang yang dapat nikmat. Oi, awal-awal tadi kita kata kehidupan ni semua nikmat. Orang Islam, orang kafir semua dapat nikmat. Maknanya ini nikmat yang khusus. Nikmat iman yang kukuh, nikmat Islam yang sejahtera, nikmat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pasal dalam ayat yang lain Allah Ta'ala huraikan kepada kita golongan yang Allah bagi nikmat itu ialah minan nabiyyin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran para rasul dan nabi, wasyuhada,
orang-orang yang menumpahkan darahnya, yang menggadaikan nyawanya untuk agama dan risalah para rasul dan nabi tadi. Wassalihin, orang-orang yang mengamalkan secara baik nikmat iman dan Islam itu tadi. Jadi bila kita sedar yang tu, kita dapat nikmat iman, kita dapat nikmat Islam. Macam mana kita nak tunjukkan kepada Allah Ta'ala nikmat ni? Tu yang salah satu bendanya yang tuan-tuan duk buat. Dengar azan kita bergegas main solat berjemaah sekali. Usaha bagi dapat, kadang-kadang miss. Hak teringat tu buat. Kita ada nikmat iman, kita ada nikmat tadi. Orang mai kita tahu dengan kita bersedekah ni Allah Ta'ala bagi ganjaran. Kita bersedekah dan begitulah seterusnya tuan-tuan. Baik, habis kita hadis yang pertama, kita ambil hadis yang berikutnya. Bolehlah tegak tu tadi? Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyyi wal mu'asfar. Rawahu Muslim. Dan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada memakai pakaian qasi dan mu'asfar. Hadis riwayat Muslim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini ada dua jenis pakaian yang Nabi larang dalam hadis sahih riwayat Muslim ni. Iaitu yang pertamanya, Nabi larang daripada memakai pakaian qasi, memakai al-qasi. Al-qasi ni benda apa? Para ulama hadis yang menghuraikan menyatakan qasi itu ialah daripada dia jenis pakaian yang bercampur ataupun dibina daripada sutra. Dan sutra qasi ini dinisbahkan kepada suatu tempat, suatu kampung di Mesir berhampiran dengan Dimyat. Jadi jenis benang qasi ni asal dia kategori sutra. Sutra Mesir, sutra daripada belah apa nama Dimyat sana. Jadi kalau jenis pakaian ni, yang ni nak kena ambil sampel. Ingat wallahu taala a'lam. Takat kedai kita jual kain biasa tu bukan jenis qasi ni. Nak kena pi sana, tunjuk ke Arab tu apa yang dia katakan al-qasi. Pergi kat kampung pedalaman tu, apa dia punya industri fabrik ni, dan tengok apa jenis benang yang dia pakai tu, apa jenis kain yang dia pakai. Itu spesifik larangan Nabi di zaman itu. Jadi itu disebutkan sebagai jenis macam kategori sutra. Baik, pakaian yang kedua yang Nabi sebutkan ialah pakaian mu'asfar. Mu'asfar ini ialah sejenis pakaian yang dicelup dengan usfur. Usfur ni benda apa pula? Usfur ni ialah satu perkataan usfur mahu maksud burung hak kecil-kecil tu usfur. Tapi yang usfur di sini ni disebutkan sebagai satu jenis daun yang muncul di musim panas. Daun dia jenis-jenis tumbuhan yang muncul di musim panas dan dia ada bunga. Bunga tu diambil dan dijadikan bahan celupan. Bahan celupan daripada bunga ini mengeluarkan warna. Kalau tuan-tuan baca kat sini dia kata berwarna kuning, tetapi wallahu taala a'lam, kalau kita baca perbahasan yang disebut oleh Ibn Qayyim dan sebagainya, pakaian mu'asfar ni, daun tumbuhan usfur ni, dia mengeluarkan warna merah. Warna merah, bukan kuning tapi merah. Nak tengok kategori merah jenis yang macam mana. Baik, jadi timbul persoalan di sini, apakah lelaki tidak boleh memakai pakaian berwarna merah? Timbul isu yang tu.
Kalau kita baca hadis ni, seakan-akannya menunjukkan lelaki tak boleh pakai warna merah. Siapa yang bangkit balik macam tu, pakai sesat macam tu lah. Tak habis lagi ni. Dengar betul-betul. Sehari baru dengar serat, hari ni ustaz buat keluar fatwa lelaki tak boleh pakai warna merah pula dah. Dengar bagi habis. Tak habis lagi. Tapi nak kata tak boleh pakai warna merah yang dimaksudkan itu tak kena, pasal sabit dalam hadis yang lain seperti yang disebut oleh At-Tirmizi di dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah, Nabi memakai pakaian yang berwarna merah. Sahabat yang tengok tu kata, aku tak pernah tengoklah manusia yang paling segak dengan pakai warna merah lebih daripada Nabi ni. Ada satu hari Nabi pakai pakaian tu warna merah, segak sungguh. Sahabat tu kata, aku tak nampak orang lain segak lagi daripada Nabi pakai macam tu. Kan kalau pakai merah kan dia shine lain sikit kan, shining dia tu. Jadi merah yang macam mana? Yang muasfar tu dan yang Muhammad, yang dipanggil ahmar, merah. Yang ini yang para ulama bincangkan. Ada perbezaan. Ada perbezaan. Jadi wallahu taala alam, kalau kita gandingkan antara al-qasi dengan al-muasfar ini tadi, maka merah yang dimaksudkan itu adalah satu jenis merah yang khusus daripada bentuk yang diambil daripada daun itu tadi. Yang tu sekali lagi tuan-tuan, kita tak ada eksperimen apa nak buat kat sini, nak habaq kat tuan-tuan tak boleh. Kena pergi cari, pergi kilang kain, pergi kilang apa nama, mencanting batik ke apakah, tuan-tuan tengok ada tak jenis bunga yang kalau rendam keluar jadi warna merah. Warna merah yang mana yang keluar tu, mudah-mudahan itulah muasfar. Kalau Ibn Qayyim dia ada huraikan lagi, kalau muasfar ni pasal dia benang tu dia memang jadi merah tau. Tapi kalau pakaian yang biasa, tuan-tuan, warna ni mana warna merah ni? Dia perceluk benang tu merah. Benang tu dicelup warna merah kot. Kan? Ni ada siapa reti bab kain ni? Kita cerita salah malu ke orang pula. Ustaz nak cerita bab kain pasal apa? Pasal tu kita kena iktiraf kemahiran orang. Tugas-tugas macam ni kena tanya pendapat dia, betul ke? Tapi saya ingat Allah Ta'ala, tuan-tuan balik cek balik dengan tukang benang ke tukang kain, yang dikira merah muasfar tu ialah yang memang benang dia tu memang merah tu, terhasil daripada warna daripada celupan tu tadi asal. Kalau merah yang lain ni dia macam mana kata, dia celup asing kan, baru jadi benang warna merah dan dibuat pakaian berwarna merah. Jadi itu penghasilan merah yang berbeza. Itu satu perbahasan. Dan ada juga yang kedua yang disebutkan oleh para ulama ialah mungkin warna merah yang macam mana. Yang tu pun juga tak boleh nak tunjuk kat sini. Tuan-tuan kena ambil balik bunga tu yang katakan usfur itu, rendam tengok, barangkali merah tu dia keluar macam, ini andaian lah kan, andaian. Kok dia keluar merah macam hak yang Tok Cha duk pakai dia pun punya kain ihram tu, jubah apa tu kan. Merah dia lain sikit kan. Barangkali merah yang macam tu kot yang dimaksudkan. Tapi kalau tuan-tuan pun confuse ya, merah yang mana satu? Takat-takat merah yang duk ada ni bukan yang dilarang. Tu dah abang. Takat merah yang tuan-tuan duk pakai ni, itu tak termasuk dalam yang dilarang dalam hadis ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang macam ni sebenarnya dia agak spesifik dan dia perlu ada sampel. Ada di kalangan penulis Arab dihimpunkan buku tentang pakaian dalam Islam. Dia senaraikan dan diletakkan kalau pakaian yang muasfar ni yang macam mana. Siapa yang rajin, sehari balik pergi tanya Pakcik Yahoo tu Pakcik Google. Itu tok guru besar di alam ni. Tu tok guru paling besar. Tanya dia, tulis muasfar ke? Tuan-tuan tengok apa yang dia tayangkan. InsyaAllah itu ada sedikit pedoman. Tuan-tuan kongsilah benda tu kan. Minggu depan, sekali lagi bulan depan kita kongsi, tengok siapa yang boleh print gambar tu dia. Ni yang kita muasfar. Tapi rasanya kedai kita tak ada kot yang jual jenis macam tu. Dia merah-merah biasa, tak termasuk dalam yang dilarang, insya-Allah. Baik, habis hadis tu, kita tengok hadis yang berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala
ra'a aliyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini faqala ummuka amaratka bihadha, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dua helai baju muasfar yang ada padaku. Bukan ra'a Ali, ra'a alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya baca Ali tu ya. Ra'a alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbaini. Nabi telah melihat dua helai pakaian muasfar pada diriku, padaku. Lalu baginda bertanya, ummuka amaratka bihadha, adakah mak kamu yang menyuruh kamu memakai macam ni? Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita baca tu, yang kedua ni, iaitu hadis daripada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni ialah anak kepada Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah ni sahabat Nabi, Amr bin Al-As pun sahabat Nabi juga. Baik, jadi dalam hadis yang ini tuan-tuan, Nabi SAW tanya kat Abdullah, mak hang ke suruh pakai macam ni? Soalan itu ialah seakan-akan soalan tak suka. Soalan tu ialah soalan tak suka. Bila soalan tu soalan tak suka, maka pakaian itu tadi, muasfar itu tadi, termasuk di dalam benda yang Nabi SAW tak suka. Patah balik kepada hadis yang kita baca tadi, menunjukkan bahawasanya bentuk ini bentuk yang dilarang dalam syarak. Bila dia dilarang, timbul persoalan yang berikut pula. Sekarang fine, kita kata Nabi hadis pertama kata Nabi larang, jelas. Hadis kedua yang Abdullah kata Nabi tanya tu gaya tak suka. Dua-dua ni adalah indikator bahawasanya bentuk pakaian itu pakaian yang tidak dibolehkan untuk dipakai, kan? Itu maksudnya. Sekarang ni setakat bila kata Nabi tak suka tu, dia membawa kesan apa? Kesan dari sudut hukum. Dia ada di situ tuan-tuan, tindak tanduk Nabi SAW apabila ia berkaitan dengan arahan dan larangan, dia akan sedikit sebanyak, bukan kata sikit, memang banyak lah, membawa implikasi hukum kepada umat. Maka zahir daripada kaedah para ulama, al-amru lil ijab, arahan membawa kepada maksud wajib, hatta ta'ti qara'in tusrifuhu an zalik, sehingga datang tanda-tanda yang mengalihkan hukum haram tadi kepada yang lain, kepada yang lain, yang mengalihkan perbuatan tu kepada maksud yang lain daripada haram. Jadi kalau arahan macam itu, maka larangan pula, larangan membawa kepada implikasi haram, sehingga datang tanda dan bukti yang mengalihkan daripada haram kepada yang selain daripadanya. Dan dah tentu dah, kalau larangan, kalau dia bukan haram, dia takkan menjadi wajib, kan? Dia kontradik. Maka kalau haram, ada tanda yang menunjukkan dia bukan maksud haram, mana dia jatuh yang berikutnya, iaitu makruh. Dia jatuh pada hukum makruh. Maka dengan itu para ulama dalam membincangkan tajuk ini menyatakan, apa yang dikatakan, yang dilarang itu ialah untuk lelaki. Larangan yang disebutkan itu ialah untuk lelaki. Pasal al-qasi tadi adalah jenis sutra, dan sutra dihalalkan untuk perempuan dengan nas yang sebelum daripada ni yang kita baca.
Demikian juga dengan pakaian yang mu'asfar. Itu. Cuma dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Hanbali, yang masyhurnya menyatakan pakaian yang mu'asfar itu tidaklah haram dipakai, tetapi makruh. Dan juga ulama sebenarnya berbeza tadi. Tadi kita katakan Ibn Qayyim sebutkan tentang jenis merah. Tetapi betul, yang terjemahan kita ni dia kata kuning. Memang ada di kalangan ulama yang mengkategorikan kepada mu'asfar tu ialah warna kuning, kekuningan. Yang mana satu? Tu yang orang kaitkan dengan kuning Tok Sami tu. Padahal Tok Sami tu pakai tu kemudian kot, kan? Dia kuning kan banyak kategori. Kuning yang biasa, kuning raja lain, kuning Tok Sami lain. Ada yang kata kuning Tok Sami, tapi tu kita kata identifikan mu'asfar tu kuning ke merah ke, sebenarnya dalam perbahasan ulama ada dua-dua. Dan dalam kes ini, dalam mazhab Ahmad bin Hanbal tadi, yang kata makruh tadi ni, dia kata pasal Nabi larang. Habis tu yang kata pasal apa tak kata haram? Pasal ada tanda dalam hadis, antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbighu bis-sufrah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelup dengan warna kuning. Ada pakaian Nabi warna kuning. Jadi kalau yang kata mu'asfar tu kekuningan, hadis ini menunjukkan yang pakaian kuning ada juga Nabi pakai. Kalau yang kata mu'asfar tu merah, ada hadis yang lain tadi Nabi pakai warna merah. Jadi bila ada kontradik larang dengan pakai ni, maka di situ timbul jalan tengah bagi sebilangan ulama yang mengatakan larangan itu membawa maksud makruh sahaja, bukan haram. Baik. Dan hadis apa namanya yang kita baca tu sebenarnya tetap kekal dia sebagai khilaf di kalangan ulama. Dan Ibn Hajar dia bawa dua hadis ni, hadis 505 dan hadis 506. Apa yang tuan-tuan nak nampak kat situ? Dia nak terangkan bahawasanya wallahu taala alam, yang boleh kita faham, hadis yang mula-mula menggambarkan larangan tadi, dan kita sebutkan tadi ada tanda lain yang menunjukkan dia bukan haram pasal Nabi ada pakai. Hadis 506 ni, Abdullah bin Amr ni, Nabi tanya tak suka. Kita hurai tadi berhenti takat tu. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Kalaulah ia sesuatu yang haram, Nabi kan suruh Abdullah bin Amr buka segera, pergi tukar baju lain. Pasal nak itu. Macam yang tuan-tuan baca hadis hari tu, mana hadis kita baca itu? Hadis Ali tadi dalam riwayat 502 tu. Bila nampak Nabi nampak marah pada wajah Nabi, serta mata Ali tadi, dia tak pakai dah, dibedak bagi kepada perempuan-perempuan yang ada dalam rumah dia. Nampak perbezaan itu. Jadi para ulama hadis bila nampak hadis-hadis begini digandingkan, nak tunjukkan yang pertama larangan tu nampak gaya berat. Mai kepada yang hadis yang kedua ni pula menunjukkan larangan yang berat tadi ni, ada time tu Nabi tak tanya persoal, tapi Nabi tak arahkan untuk dia buka, menunjukkan larangan yang awal itu tidaklah sampai ke tahap haram. Maka wallahu taala a'lam, jalan yang paling selamat ataupun kita katakan pendapat yang agak sederhana tapi dia berat ialah pandangan dalam mazhab Ahmad bin Hanbal yang menyatakan makruh. Pasal dia imbang dua-dua hadis tadi. Adapun jumhurul ulama, pandangan jumhur pula. Jumhurul ulama kata tak makruh pun, pakai pergi macam mana pun. Cuma yang tu tak apa nak boleh jawab juga pasal hadis larang tu ada, dan hadis Nabi persoal tu pun ada. Jadi tu saja tuan-tuan yang boleh kita bincangkan. Kalau orang kata sekarang ni nak kata kuning ke merah, wallahu alam. Kuning ke merah, dua-dua ni dibahaskan. Kalau tanya apa hukum dia, yang paling berat dihukumkan ialah makruh.
tidaklah sampai kepada haram untuk yang warna. Tapi untuk apa nama tadi, sutra tadi, hak tu tuan bincang lah perbahasan ni. Hadis yang lain yang lebih jelas banyak lagi. Maka untuk sutra dia haram ke atas lelaki. Baik, bila dia haram ke atas lelaki, yang larang-larang tadi cerita bab lelaki. Perempuan tak termasuk dalam larangan ini, maka perempuan boleh pakai belaka apa warna-warni pun dia boleh pakai, asalkan dia masuk dalam satu kategori umum kaedah pakaian perempuan, iaitu tidak tabarruj. Istilahnya ialah tidak tabarruj. Tabarruj ni mendatang apa pula dah? Tabarruj itu ialah berhias dengan perhiasan jahiliyah, perhiasan secara jahiliyah. Dah sampai tak ori langsung, muka tu main dengan, ada dia petunjuk hantar dalam WhatsApp kan, ada keritan klip video orang menikah kan, perempuan, laki perempuan sepasang suami isteri kahwin. Yalah, ni bukan Islam cerita kan, dengan pakai baju skrat macam tu, dia bawa keluar hak nu, dia bawa keluar hak ni, hak besar jadi kecil dah rupanya, buat cabut bulu mata, cabut bulu kening pun boleh cabut, last sekali dengan rambut cabut, gigi pun cabut. Rupanya kawan tu huduh masa majlis wedding tu, cantik, punyalah cantik. Masuk bilik, dah masa dia buka habis semua make-up tu, huduh ya awak. Jadi perhiasan itu sebenarnya dia mengubah keaslian. Dia mengubah keaslian. Yang pi bubuh sampai dengan merah, bibir sampai dengan merah, tak tahulah apa masalahnya. Kalau tanya pasal apa, dia menambah keyakinan diri. Tu ya, kalau tanya dia kan, menambah keyakinan diri. Dak kalau takak memang bibir tu kering, pakai lip gloss apa semua, dia shining sikit-sikit, tu tak ada apa. Tapi kalau pakai sampai yang merah sepasai, yang mai warna purple pun buah lagi pula, warna hitam pun tambah juga, tahu tu bekerja apa kan. Jadi make-up yang macam itu sebenarnya dia melampau. Itu adalah perhiasan jahiliyah, dia tidak original dan dia suatu penipuan. Suatu penipuan. Buat takat-takat patut yang sederhana, sudahlah. Ni kalau buh sampai dengan, orang kata buh kapuk kasut bekat muka tu, kan orang kata putih macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidup ni biarlah yang asli, hidup ni biarlah yang tidak kepura-puraan. Letih kalau hidup berpura-pura ni. Tuan-tuan rasa kalau ada orang kan, dia hidup tu hidup yang berpura-pura, sebenarnya hidup tu sangat letih, sangat menderita, sangat tidak bahagia. Jadi mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kalangan manusia yang berpura-pura, manusia yang menderita. Kita berlakon kita senang, tapi sebenarnya kita susah dan kita menyusahkan orang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi cukup sekadar tu. Wallahu taala a'lam. Kita buka kepada soalan. Silakan tuan-tuan, kalau ada apa-apa. Ya. Baik, wallahu taala a'lam. Cerita pasal batal wuduk kan, batal wuduk yang apa nama disebutkan di kalangan ulama para empat mazhab. Kalau dalam mazhab Syafi'i kata bersentuh lelaki dan perempuan batal wuduk, naik syahwat tak naik syahwat kira batal kan. Dalam mazhab Hanafi dia kontradik terus, sentuh lelaki perempuan tak batal wuduk, syahwat ke tak syahwat ke tak batal wuduk. Nu kalau keluar air mazi, pasal bersentuh keluar air mazi, bersentuh keluar air mazi batal, bukan pasal sentuh, batal pasal keluar air mazi tu. Kalau tak sentuh pun keluar air mazi batal juga kan. Itu argument yang kuat dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hambali pun
serupa, iaitu bersentuhan yang tidak menaikkan syahwat, itu tidak membatalkan wudu. Sentuh tapi tak naik syahwat, tak batal wudu. Dalam mazhab Malik, cerita tadi tu digaya macam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki menyatakan sentuh dengan nafsu batal wudu. Bukan takat sentuh, pandang dengan nafsu pun batal wudu. Jadi kalau pegang mazhab Maliki tadi, dapat WhatsApp tengok malam ni dah malam Jumaat semula ke? Keluar WhatsApp tu lain macam pula rasa. Kalau pakai mazhab tu batal lah wudu. Pasal dia naik ra kata. Dia main naik syok, batal wudu. Tapi suka masing-masing lah. Cuma dari sudut kekuatan hujah, wallahu ta'ala alam, sekadar naik nafsu tidaklah membatalkan wudu. Dari sudut hujahnya, pasal kalau ditanya naik nafsu tu batal wudu, masalahnya dia nafsu tu bila terangsang, dia menjadikan penyebab untuk keluar air mazi. Tidak kan? Sekarang ni bukan semua orang ikut lapis umur juga pun. Mungkin bagi sebahagian umur ni, bila dia terangsang, dia keluar air mazi. Mai hak lama-lama ni tak pernah keluar dah pun. Orang kata terangsang berlambat dah kan, barangkali kita kata. Jadi batal kalau kita kata yang berkaitan dengan nafsu ni yang lebih wajarnya, wallahu ta'ala alam. Terpulanglah tuan-tuan nak pilih 4 mazhab tu ada belakang. Kalau tanya dia lebih berkaitan, kalau sabit keluar air mazi, batal sebab keluar air mazi, bukan pasal nafsu. Dan ada juga ketikanya yang keluar ayak yang keluar daripada kemaluan tu, dia bukan sekadar air kencing, bukan sekadar mani, dia ada mazi, dia ada kategori yang lain juga kan. Dia boleh keluar bukan ketika terangsang saja, ketika terlampau letih pun dia boleh keluar. Jadi cerita batal bukan pasal letih, bukan pasal terangsang, batal pasal keluar sesuatu daripada kubul. Itu kesimpulannya. Itu lebih baik. Jadi kalau cerita tadi tengok buka WhatsApp keluar benda macam-macam tu, terangsang pi ikut mana pun, kalau confirm yakin tak keluar apa-apa, tak batal. Tapi kalau jenis cepat naik semangat ni, yang tu dia kena berhati-hati lah. Dia tengok terangsang, dia kena check balik, batal tak ni, keluar tak keluar. Cuma jangan elakkan daripada was-was tu saja. Itu masalah lain pula. Wallahu a'lam. Ada lain? Tak ada lah. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup kita sekadar tu. Alhamdulillah. Kita dah sampai tahap ni. Dan bersyukur juga kepada Allah Ta'ala pasal kita duduk negeri, walaupun Pulau Pinang bukan Darul Aman, tapi kita aman juga kan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.